Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semua pelajar-pelajar tingkatan 2 yang menonton video ini, thank you for watching and please share with friends. Mudah-mudahan dapat pahala ya, yang sebab kita menyampaikan ilmu bermanfaat. Okay, first and foremost, betulkan niat lillahi ta'ala. And also, siapa yang tak subscribe, please subscribe. Dan please have a book in front of you. We are in page 152. Masih lagi bab 7, keelektrikan kemagnatan, iaitu muka surat 152 ya. Saya telah terangkan tentang hubungan antara arus, voltan dan rintangan ya, ketiga-tiganya. You have to know all three components. And hukum Ohm adalah V sama dengan IR. V adalah voltan sama dengan I arus, dan R adalah rintangan. English is V equals IR, a volt is equals to current times by resistance. Okey, kita lihat 7.2 today, pengaliran arus elektrik dalam litar bersiri dan litar selari. Okey, so arus elektrik memerlukan satu laluan yang lengkap. Dia kena lengkap. Kalau buat litar, let's say awak ada bateri, sambung, kemudian awak ada switch. Okey, awak ada switch, kemudian awak sambung dengan lampu. Boleh nyala tak? No way. Tak akan menyala lampu tu ya. So what you have to do is sambung lagi kepada ni, baru dia menyala, boleh tutup switch tersebut. Okey, dia mesti lengkap. Mesti lengkap. Okey, so laluan yang lengkap dikenali sebagai litar elektrik. Ini contoh litar elektrik. Ya, litar elektrik ya. So, yang alat-alat ni namakan komponen. Ini ke apa lagi boleh ada? Kita boleh ada perintah, ini komponen. Kita boleh ada another komponen. Apa lagi? Ada komponen-komponen lain yang kita akan lihat muka surat sebelah. Okey, so litar elektrik yang lengkap terdiri daripada pelbagai komponen. Okey, saya ambillah sikit-sikit kita letakkan ammeter, kita letakkan voltmeter. Ini komponen ya, yang boleh diwakili oleh simbol-simbol ini digunakan untuk melukis rajah litar. Ini adalah rajah litar elektrik. Look at page 153, jadual 7.1. Kita ada beberapa komponen elektrik dan simbolnya. So kita tak payahlah draw kat sini bateri macam ni. 1, 2, tak payah, tak perlu. Kita akan gunakan simbol which is yang tadi. Itu 2 bateri lah tu. Satu lah tu. Okey, switch saya tunjuk tadi. Kemudian sel kering, ini sel kering. Okey, voltmeter ada. Kemudian ada nak guna elektrik kecil, guna galvanometer instead of A. Kita guna G, tapi ini kita guna ammeter. Ammeter A. Mentol is can either be like this ataupun can be like this, macam dalam gambar. Yang lama tu saya biasa buat, biasa dalam lama ni. Saya pun dah tua, belajar lama dah kan. Perintang, it can be just macam ini boleh. Tapi sekarang tak dia pakai just macam ni je perintang. Perintang boleh laras bawah. Okey, fuse guna macam tu, bulat-bulat sambung X. Okey, kemudian perintang boleh ubah, letakkan saja arrow. Boleh macam tu ataupun boleh macam ni, arrow je macam tu, bengkok pula arrow je. Okey, so these are all komponen elektrik. Kalau ini dengan ini tak sama ya, ini dengan ini tak sama. Sebab ini sel kering ataupun bateri. Okey, one is battery, many is cells. Okey, ini adalah kapasitor. Ada transformer, ada apa, ada lain dia punya simbol. Now, let's see litar bersiri dan litar selari. Okey, so this boy tanya ayah dia, mengapakah lampu ini tidak menyala sedangkan lampu lain masih menyala? Okey, dia tutup satu, lain tutup, lain menyala. Bukan kata yang tu dah terbakar. Satu ada menyala, ada tak. So ayah dia jawab, kalau ayah dia lah, datang uncle dia kan, mana kita tahu. Litar lampu ini dipasang secara selari, gambar kartun je tu. So dipasang secara selari. So lihat, suatu litar elektrik dapat disambung secara bersiri atau selari. Okey, litar bersiri terdiri daripada komponen-komponen elektrik yang disambung secara bersebelahan. Okey, bersebelahan ataupun satu per satu. Boleh guna dua-dua bagi membentuk berapa? Satu laluan saja.
Satu laluan saja. Ini saya letak adalah bersiri. Satu persatu. Okey, I draw a new one. Sudah cantik sikit. Tak ada cantik mana. Udahlah freehand nak laju pula tu. Okey, this is bersiri satu persatu. Kemudian ini satu lagi swish. Kemudian sambung, kemudian turun. Gambar tu dia buat okey. Ni komponen lampu pertama. Okey, kemudian lampu kedua. Okey, lampu ketiga. Dalam gambar bawah tu kan. Ini adalah bersiri. Satu persatu ataupun secara bersebelahan. Sebelah. Bersebelahan sometimes some student tengok ini dengan ini tak sebelah pun. Ini ialah bersebelahan. Okay, somebody use satu persatu ataupun bersebelahan. If your teacher use bersebelahan, use that one. Ataupun untuk faham, ya satu persatu. Okay, laluannya berapa? Laluannya satu sahaja. Okay, satu sahaja laluannya. Mana ada jalan lain? Ini tak menyala ni tau. Lepas tu buka switch, tutup switch. Okay, tutup switch. Ni patut rapat dah ni. Dia akan bergerak satu jalan je, tak ada jalan lain. Right? Itu bersiri. Okay, now. Litar selari, laluannya tunggal ya, ataupun satu ya. Litar berselari pula ialah litar yang dibagikan kepada lebih daripada satu cabang laluan arus elektrik. Okay, so saya nak buat saya punya sel kering pun saya nak buat selari. Ini selari ya. Ini boleh pergi banyak jalan kan. Okey, sambung. Kemudian dia switch. Kemudian kita ada the first mentor. Okey, sambung balik ke sini. The second mentor. Kita sambung sini. Dia patut sambung elok-elok lah. Okey. The next one, the third mentor. Okay, so this is selari. Okay, rajah selari ya. Now, litar elektrik selari ya. Dia bila dia keluar dari sini, dia banyak jalan kan. Kalau ni dia tutup ya, switch dia pasang, switch pasang ni. Okay, dia boleh sampai sini, boleh masuk sini, boleh masuk sini, boleh masuk sini. Right? Ini adalah selari. Apa dia kata kat situ tadi? Lebih daripada satu cabang. Saya selalu guna 2 cabang atau lebih. Sebab ini mau satu cabang, satu laluan saja. Ini 2 laluan atau lebih. Lebih satu cabang pun boleh. Dan mempunyai komponen elektrik di setiap cabang. Kalau tak ada komponen elektrik, ini tak ada. Tak ada rojo. Apa yang buat ni? Tak guna pun kan? Okay, so kena komponen di setiap cabang. Understand? Okay. Tak ingat? Dengar balik, patah balik dengar. Kalau faham tak payah, teruskan saja. Okay, that's page 154. Page 154. Surat pula hilang kau. Okay, page 154. Arus voltan rintangan dalam litar bersiri. Okay. Now, let's say adakah arus yang mengalir melalui semua komponen elektrik dalam litar bersiri adalah sama. Okey, so jalankan aktiviti ini untuk mengkaji arus macam mana, voltan macam mana dan rintangan macam mana dalam litar bersiri dulu. Nanti ada berselari pula ya. Sepatutnya lah. Okey, so aktiviti ini tujuannya mengkaji pengaliran arus, voltan dan rintangan dalam litar bersiri. Radasnya you read yourself. Arahannya mula-mula pasangkan satu litar bersiri seperti dalam rajah 7.10 yang atas tu. Okey, tengok satu persatu dia punya komponen ya. So dia adalah satu cabang saja, satu laluan saja. Tengok A. Okey, lepas bateri 2 biji ke atas dan pasang bersiri, ada switch, ada ammeter itu untuk current arus, ada lampu M, ada lampu N. Dia sambung balik pada bateri. Okey, kemudian itu yang A ya, dia suruh hidupkan switch dan ukur arus. Tu tengok berapa bacaan ammeter mengalir melalui mentol M. Okey, ukur arus yang melalui mentol N dengan menukarkan kedudukan ammeter supaya berada di antara M dan N. Letak tengah-tengah pula dengan B tu. Apa tengah-tengah? Ammeter. Okey, tak tengah-tengah antara M dan N ya. Seperti tunjukkan dalam rajah 7.10B. Okey ya. Okey dah A dengan B dah. Next, nombor 3.
Dia suruh nombor 3 tu masih lagi yang berkaitan dengan 7.10B. Ukur arus yang mengalir melalui mentol M dan N dengan memasang litar seperti tunjukkan dalam rajah 7.10C. Yang C tukar pula. Tukar apa? Tukar ammeter dia, naik belah kanan atas, nampak? Bukan antara MN dah, selepas N untuk pergi balik pada bateri ya. Okey, so tadi kita sukat A dah baca dalam A, ammeter dah tengok bacaan berapa. B, ammeter dia I1. So I utama, I1 sekarang ni, C, I2. Kemudian pasangkan voltmeter seperti yang ditunjukkan dalam rajah 7.10E. E pula dah lompat. Kita tinggalkan D dulu. So saya tertinggal. Okey, sorry, saya tertinggal. Nombor 4, pasangkan voltmeter melintasi mentol M, diikuti oleh mentol N. Okey, so ada V1, V2, tengok D ya, yang tunjukkan dalam rajah 7.10D untuk mengukur voltan yang melintasi mentol. Voltan melintasi mentol untuk 2 titik M tu, sebelum M, selepas M, 2 titik lah kan. Apa V1. Kemudian untuk N, 2 titik juga, sebelum N, selepas N, V2. And voltmeter kena pasang siri ke selari? Selari. Ammeter pasang bersiri. Okey, so kemudian 6, hitungkan rintangan bagi setiap mentol secara berasingan dan untuk kedua-dua mentol dengan menggunakan hukum Ohm. Apa hukum Ohm? V sama dengan IR. Catatkan semua bacaan dalam bentuk jadual. Okey, so tertinggal pula saya E. Don't forget, lepas buat 4 tu untuk D, 5 untuk E. Kalau E pula dia bukannya antara 2 titik sebelum dan selepas M. Bukan 2 titik sebelum dan selepas N. Dia terus ambil M dan N tengah-tengah, 2 titik sebelum MN, 2 titik, setitik sebelum MN, setitik selepas MN. Tu dia punya V dia, V utama dia. Okey, soalan, apakah kesimpulan anda tentang arus yang mengalir dalam litar bersiri? Patutnya macam mana kalau betul-betul dah buat ni? Bersiri sama je arus. Taklah kat mana? Kat sini ke, 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 kat sini ke. Dia punya ammeter bacaannya adalah sama. So I, nombor tu sama. I1 sama dengan I2 sama dengan I berapa tadi? I2 je. Dia tak ada buat 3. Okey. Sama dengan I2, habislah. So arus, I lah arus ya. Litar bersiri. 2. Apakah yang akan berlaku pada mentol dalam litar bersiri jika salah satu mentol ditanggalkan? Okey, saya cabut ni. Tak ada dah mentol. Tak ada mentol. What happened? Tadi menyala T3 kan? Sekarang ni tiga tak menyala. Cabut 2. 3 tak menyala. Okey, 1 ke 2 ke tak menyala. Okey, kalau ada 3 baru dia menyala. Cabut 3, of course lah tak ada menyala kan? Tentulah. Okey, cabut 3 tak menyala. Cabut 1 je pun tak menyala. Itu soalannya. Apakah akan berlaku pada mentol dalam litar bersiri jika salah satu mentol ditanggalkan? Sebab apa? Cabut 1 yang ni, let's say. Arus mengalir. Apa yang arus ni? Kadar pengaliran cas elektrik. Apa yang mengalir tu? Proton ke electrons? Electrons kan? Yang negatif ya. Dia mengalir sampai sini. Putus pula jambatan nak lompat. Macam mana? Dia halus sangat, tak berdaya. Ya? Okay, tak boleh. So that's why padam semua. Tak ada jalan lain dah. Satu je laluan. Dan pergi mana dah? Okay? So that is number 2. Setelah menjalankan aktiviti 7.7, anda dapat perhatikan bahawa arus yang mengalir melalui setiap mentol adalah sama. Sama ya? Tetapi jumlah voltan pula merupakan hasil tambah voltan yang melintasi setiap mentol. Rintangan berkesan R juga merupakan hasil tambah rintangan yang melintasi komponen. Kita dapat merumuskan bahawa kalau kita letak tak payah sini tak ada.
Ada. Boleh. Tak boleh. Kita sebab 3 ni. Tak payah yang ni. Okey, kita lihat rajah 7.10. V ialah kat E kan? V kat E tau. Okey, V1, V2 kat mana? Cuba tengok atas sikit. Dekat D. So, daripada eksperimen tu, sepatutnya V1 tambah V2 sama dengan V. Ya, V1 tambah V2 sama dengan V. Mungkin boleh jelaskan belakang nanti. Rintangan kita kira daripada I dengan R tu, kita akan dapati R1 R sama R rintangan, mana-mana pun kita letak, dia hasil tambah. Itu untuk I. Ni untuk bersiri ya. So tengok untuk bersiri. Untuk bersiri I dia adalah I sama I1 sama dengan I2. Okey, untuk dia punya voltan adalah V1 tambah V2. Ini sama tau, ini tambah. Untuk R-nya daripada pengiraan, ya, because V equals IR tu, kita dapati R1 tambah R2. So that means semakin banyak kita letak mentol, okey, semakin bertambah dia punya rintangan. Tak 1 ada rintangan, tak 2 lagi banyak, tak 3 lagi banyak, tak 4 lagi banyak. Okey. Tapi arus di mana-mana pun sama. Walaupun banyak sangat mentol. Mentol adalah rintangan sebenarnya. Sebab dia halang untuk lalu jatuhkan cahaya dalam lampu. Okey, V dia kita dapati ini ambil satu V. Tak nampak sini. Ambil sini V1 let's say ini V ya. V ya. V2, kemudian sini satu lagi V3. Tambahkan ini akan sama dengan V ini. Ataupun V ini. Patutnya sama ni. Ini sama dengan ini. Ataupun sama dengan ini. Okey. Jadi 17 minit. I have to stop cepat lah sikit. I have something to do ya. Okey, so jadual 7.2, kelebihan dan kekurangan litar bersiri ni kita pasang macam ni. Apa lebih apa kurang dia? Kelebihan dia, setiap komponen dalam litar menerima kuantiti arus sama. So sama je dia menyala. Sama je dia punya kecerahan dia. Semua komponen dikawal oleh switch yang sama. Satu je kawal. Yang switch ni je. Saya tutup pula switch saja. Ni kawal untuk semua. Okey, ketiga, kelebihannya, penambahan voltan akan membekalkan arus yang lebih besar. Okey, so that means kita tambah voltan, tambah bateri lagi. Lebih banyaklah arus lalu. Lebih cerah lah. Kekurangan, kerosakan pada satu alat elektrik menyebabkan alat elektrik lain tidak berfungsi. Saya sebutlah tadi, padam satu ataupun rosak satu, lain tak berfungsi. Bukan lain tak rosak tau. Setengah jawab rosak satu, yang lain akan rosak. No. Satu rosak ataupun tak berfungsi, yang lain masih menyala. Astagfirullahaladzim. Satu rosak, yang lain pun tidak menyala. Bukannya rosak. Dia tak rosak. Kalau tukar, nyala balik. Dia tak rosak yang lain. Dia cuma lain tak boleh berfungsi. Dia akan tak menyala. Kekurangan, kerosakan pada satu alat elektrik menyebabkan alat elektrik lain tidak berfungsi. Tu masalahnya. Kalau kat rumah kita pasang semua bersiri. Satu benda rosak. Habis satu rumah gelap. Katakan rice cooker rosak. Habis satu rumah gelap. Salah sebut. Satu rice cooker rosak, satu rumah gelap. Satu lampu je dah rosak, habis semua gelap. Bukan rosak yang lain. Dia gelap je juga. Tak berfungsi dah semua-semua kalau ada bersiri. Okey, pemasangan lebih banyak alat elektrik menyebabkan rintangan bertambah dan arus berkurang. Banyak rintangan rugilah. Kuranglah arus. Sebab tengok ya. Kalau boleh faham matematically, V equals to IR. Kalau apa dia kata tadi? Pemasangan banyak alat elektrik, so I bertambah. Okay, sebab di sebelah dia berkurangan. Sebab nak bagi sama dengan ni. If you can understand. Ya. Tapi kalau ini V dengan I, dia akan sama-sama naik sama banyak. Ya, tapi R dia akan bagi kesan. Okey, setiap alat elektrik tak boleh dipadamkan secara berasingan. So, nak pasang lampu, kalau bersiri satu rumah, malam-malam nak tutup lampu bilik, habis semua-semua. Fridge tak berjalan. Aircon pun tak berjalan. Tak pun lepas tidur dengan lampu semua on. Dapur on, lounge on, luar on. Bila payah. Sakitlah bayar duit elektrik.
Okay, the next one, votan, arus votan dan rintangan dalam liter selari. I have to do it during next time. Thank you for watching. Please subscribe. Ajak kawan-kawan subscribe. Harap-harap banyak dapat manfaat daripada ni. Makin ramai, makin bertambah pahala awak sharing. Okay, juga mudah-mudahan juga pahala bagi saya ya. Okay, thank you for watching. And then also jaga solat 5 kali sehari. Kemudian taat ibu bapa selagi tak suruh pada maksiat. Hormati guru-guru. Mudah-mudahan mendapat keberkatan ilmu. Sayangi lebih tua. Juga sayangi dan hormati ya. Dan sayangi lebih muda. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Till the next class.